Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zainal. So mungkin korang semua dah kenal jenama Apple sebagai salah satu syarikat gegasi teknologi di dunia sekarang ni yang memang cukup popular dengan dia punya iPhone, iPad, MacBook, Mac, Apple Watch dan banyak lagi produk Apple yang boleh dikira sebagai berjaya dengan jualan beratus juta unit. Dan walaupun harga dia mahal, ramai gila beli kot untuk barang-barang Apple sekarang ni kan. Tapi di sebalik oleh kejayaan produk Apple sekarang ni, ada juga produk Apple yang pernah diperkenalkan dulu sebelum ni dikira sebagai gagal dan juga mungkin korang tak tahu ataupun mungkin masa tu korang sendiri pun tak lahir lagi. So dalam video kali ni aku nak kongsikan antara senarai produk Apple yang pernah wujud tapi tak ramai tahu dan mungkin masa tu korang pun tak lahir lagi kan. So guys, kita akan go through kepada produk pertama. Dan siapa sangka sebenarnya Apple pernah mengeluarkan satu video game konsol jenama diorang sendiri yang digelar sebagai Apple Pippin, mula diperkenalkan pada tahun 1996. Sistem operasi Apple Pippin masa tu menggunakan platform Apple Macintosh dan memang cukup popular lah Macintosh masa tahun tu. Tapi malangnya selepas setahun boleh dikira yang Apple Pippin ni sebagai produk gagal sebab Apple tamatkan penjualannya selepas saja setahun dan dapat jual sebanyak lebih kurang dalam 42,000 unit saja. So tak banyak. Sebab pesaing Apple Pippin masa tu memang hebat jugalah, iaitu Nintendo 64 dan juga Sony PS1 dengan harga yang aku nampak jauh lebih murah, half daripada harga yang Apple jual untuk video game konsol pertama diorang tu kan. Sebab aku rasa harga pun memang faktor yang penting juga. Apple Pippin masa tu harga dia adalah $600 tapi untuk Nintendo 64 harga dia dalam $200. Untuk yang Sony PS1 harga dia dalam $300. Korang boleh imagine tak? Kalau aku sebagai user, baik aku beli Nintendo ataupun Sony yang memang dah pakar dalam diorang punya bidang video game konsol kan. Sebab Sony PlayStation 1 masa tu memang cukup popular juga. Tapi Apple Pippin dengan harga setinggi itu dan game dia pun ramai juga komplain performance dia tak okay, and then controlling dia tak apa-apa nak sedap, tak apa-apa nak feel sangat sebab dia punya shape tu macam pelik sikit kalau nak bandingkan dengan Nintendo dan juga Sony PlayStation. Even game yang famous pun macam Power Rangers Zeo tu pun ramai cakap teruk sikit kan dia punya gaming experience tu. So that's why itu adalah antara produk Apple yang gagal sebab setahun je bertahan Apple Pippin ni, tak lama pun. Produk Apple seterusnya actually aku macam tak expect jugalah yang Apple pernah mengeluarkan digital camera jenama diorang sendiri yang digelar sebagai Apple QuickTake. So Apple QuickTake ni actually ada 3 pilihan model tau. So memang banyak juga, lama jugalah generasi untuk Apple QuickTake. Basically Apple QuickTake ni mula diperkenalkan pada tahun 1994 dan aku nampak masa tahun tu memang Apple tengah giat lah memperkenalkan produk-produk baru. Macam tadi ada Apple Pippin dan sekarang ni ada digital camera pula. Dan dengan 3 pilihan model lah. Actually 2 model pertama tu dikeluarkan oleh syarikat yang memang cukup popular daripada Jepun, iaitu Kodak untuk model QuickTake 100 dan juga QuickTake 150. Untuk yang QuickTake 200 dikeluarkan oleh Fujifilm. So dua syarikat gegasi kamera daripada Jepun masa tu memang cukup popular lah. Masa awal QuickTake diperkenalkan pada tahun 1994, harga dia memang agak tinggi jugalah, iaitu QuickTake 100 harga dia $749, which is kalau convert di Malaysia sekarang ni memang sangat-sangat mahal. Tapi untuk yang QuickTake 150 dia dah turunkan harga iaitu $700, dan untuk yang model baru lagi QuickTake 200 harga dia lagi turun iaitu $600. Korang perasan kan harga dia makin lama makin menurun. Mungkin disebabkan oleh Apple perasan yang harga dia agak tinggi dan juga sambutan tu kurang dapat sambutan yang baik dekat pasaran US sendiri. So maybe disebabkan dari itu diorang kurangkan harga menjadi $600 untuk model yang terakhir iaitu QuickTake 200. Yes, bertahan hanya beberapa tahun saja untuk digital camera daripada Apple ni. So ada 3 model saja yang pernah Apple keluarkan. So di sebalik oleh produk-produk yang cukup popular sekarang ni, Apple pernah keluarkan digital camera guys masa tahun 90-an dulu. Usia untuk Apple QuickTake ni aku nampak bertahan lama sikit lah kalau nak bandingkan dengan Apple Pippin tadi dalam masa setahun saja kan. Tapi untuk QuickTake dia ambil masa dalam 3 ke 4 tahun barulah Apple discontinue dan juga tak keluarkan model baru dah lepas tu. So daripada tahun 94 sampailah tahun 97 saja. Mungkin disebabkan oleh persaingan hebat dengan jenama kamera daripada Jepun macam Nikon, Canon, Kodak, Fujifilm yang membuatkan Apple give up untuk jual digital camera lah dan fokus lebih kepada dia punya komputer iaitu Macintosh masa tahun 90-an dulu. Memang cukup popular Apple punya Macintosh. Produk Apple seterusnya aku pasti korang semua mesti tak jangka, aku sendiri pun tak jangka yang Apple pernah keluarkan satu produk ni bukannya barangan elektronik ataupun devices, tapi kasut sneakers yang memang dihaskan untuk pekerja Apple sahaja masa tahun 80-an ke tahun 90-an dululah. So basically kalau korang tengok dia punya kasut tu sendiri, rekat dia adalah macam Nike Air Force One dengan dengan identiti warna putih Apple yang memang nampak very clean, ada logo klasik Apple dan juga tulisan Apple. Kalau tengok balik sekarang ni memang cantik gila kot kasut Apple tu kan. Untuk design itu pun macam ala-ala kasut Nike Air Force 1.
90-an. Dan aku nampak lately dekat news ada juga Versace buat macam inspiration daripada kasut Apple tu sendiri. Tapi aku tak sure sama ada Versace jual ataupun tidak kasut tu lah. Tapi itulah, Apple pernah keluarkan kasut sneakers diorang sendiri, tapi bukannya untuk dijual, tapi untuk diorang punya pekerja saja sekitar tahun 80-an sampai 90-an. Produk Apple yang seterusnya ni memang cukup popular jugalah sekitar tahun 90-an, sebab masa tu zaman orang yang nak cari sebuah benda baru kan. So that's why Apple perkenalkan Apple Newton, iaitu sebuah personal digital assistant ataupun nama pendek dia adalah PDA. So basically kalau korang tengok balik PDA ni, dia adalah macam smartphone, cuma dia banyak limitation lah, tak boleh buat call apa semua. Dia just boleh simpan kontak, simpan notes, tengok kalender, dan juga korang boleh handwriting dekat PDA tu, dan dia akan convert kepada teks. So itu adalah antara kelebihan yang ada pada Apple Newton. Itu fungsi yang paling killer lah yang Apple fokus pada Apple Newton, iaitu korang boleh handwriting menggunakan dia punya stylus dan dia akan convert kepada teks. So dia ala-ala macam tablet sekarang ni, cuma benda tu dah lama dah Apple buat tahun 90-an kan. So basically masa tahun tu Apple diterajui oleh John Sculley, bukannya Steve Jobs. So basically idea untuk PDA ni adalah daripada John Sculley tu sendiri, bukannya daripada Steve Jobs. Basically Apple Newton mula diperkenalkan oleh John Sculley sekitar tahun 1992, dan lebih 5 pilihan model Apple Newton yang dilancarkan selepas saja beberapa tahun. Dan ada pihak Apple mengatakan bahawa konsep Apple Newton ni macam komputer yang boleh dibawa ke mana saja dan boleh masuk dalam poket. Tapi aku nampak yang Apple Newton ni adalah macam smartphone pun ada kan, sebab dia punya fungsi tu ada boleh simpan kontak, boleh simpan notes, boleh tulis menggunakan stylus pen dia apa semua. So basically dia lebih kepada macam smartphone tapi tak boleh buat call lah. Itulah PDA yang memang cukup popular sekitar tahun 90-an dulu. Malangnya usia Newton ni tak panjang dan ditamatkan pada tahun 1998 selepas setahun Steve Jobs kembali jadi CEO Apple pada tahun 1997. Dan banyak jugalah isu dengan Apple Newton ni, antaranya adalah disebabkan oleh harga dia terlalu mahal, masalah dengan dia punya stylus pen untuk dia tulis handwriting recognition yang sepatutnya menjadi fungsi yang dibanggakan oleh pihak Apple sendiri, tapi dia menjadi masalah pula dekat Apple Newton ni. Produk Apple yang terakhir bukannya device tapi lebih kepada platform social media yang pernah Apple perkenalkan pada tahun 2010 yang digelar sebagai iTunes Pink. So siapa sangka pada tahun tu Steve Jobs perkenalkan satu platform media sosial yang ala-ala macam Facebook dan juga Twitter, tapi lebih memfokuskan kepada music oriented. So basically korang boleh share lagu, dengar lagu, and berinteraksi, bersosial dengan orang ala-ala macam Facebook lah, cuma dia lebih kepada music oriented. In fact, lepas saja 24 jam Steve Jobs melancarkan iTunes Pink, lebih 1 juta pengguna yang daftar, dan masa tu pun ramai juga scammer, fake account dan juga spam. Memandangkan ini adalah sebuah platform social media yang ala-ala macam Facebook ataupun Twitter, still ada scammer jugalah yang cuba scam free iPhone dan juga free iPad masa awal diperkenalkan. So benda ni bukannya baru kan, sampai sekarang pun masih wujud free iPhone dekat Instagram, dan aku masih tak faham kenapa masih ramai yang masih kena tipu dengan free iPhone tu. Cuma usia dia tak lama tau, dalam masa 11 tahun saja. Start perkenalkan pada tahun 2010 sampailah tahun 2012, Apple umumkan yang projek untuk iTunes Pink ditamatkan dan ditutup untuk diorang fokus dekat benda lain. So itulah antara zaman kegemilangan untuk iTunes Pink, iaitu social media yang memfokuskan kepada muzik oriented. Cumanya tak banyak negara yang dapat akses lah, hanya 23 negara saja. Malaysia aku tak sure sama ada dapat akses tak dapat akses, sebab masa tu aku tak guna barang Apple lagi kan, so aku tak tahu. Mungkin kalau korang dah pernah guna barang Apple masa tu, korang tahulah kan sama ada iTunes Pink dapat akses dekat Malaysia ataupun tak dapat. Korang just komen saja dekat pinggan bawah ni, okay? So guys, aku rasa itu saja dari produk Apple yang aku dapat kongsikan dalam video kali ini mengenai barang yang memang rare dan juga boleh dikira sebagai gagal. Dan antara semua produk tu aku rasa paling menarik sekali of course lah kan Apple Pin tu, which is aku memang peminat game konsol masa aku kecil dulu. Sebab bila aku dapat je Nintendo, Sony PS1, aku dah happy. Walaupun masa tu aku antara pengguna yang dah lewat, PS2 dah keluar dah, tapi aku baru je dapat beli PS1 kan dengan harga yang murah daripada harga baru dia. Walaupun sekarang ni kita tahu yang syarikat Apple dah mencecah $1 trillion dengan populariti barang-barang diorang sekarang ni macam iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV dan sebagainya. Tapi di sebalik semua benda tu ada juga kegagalan yang Apple perlu tempuh masa awal perkenalan produk dan juga jenama diorang dekat pasaran US dan juga pasaran global. So masa tahun 90-an tu aku rasa Apple memang struggle lah untuk develop diorang punya jenama, untuk develop diorang punya produk and cuba barang-barang baru. Tapi end up daripada dulu sampailah sekarang ni Apple masih fokus dan juga konsisten dengan diorang punya barang komputer, iaitu Mac. So daripada awal Steve Jobs dulu mula perkenalkan Apple sampailah zaman Tim Cook sekarang ni, Mac masih wujud dan pelbagai pilihan model baru Mac dah wujud sekarang ni kan. Ada Mac Studio
model yang terbaru dengan harga yang agak mahal jugalah kan. So itulah antara serba sedikit barang Apple yang memang rare, yang mungkin korang dah tahu ataupun korang tak tahu, ataupun masa tu korang tak lahir lagi, tapi itulah dia yang aku dapat kongsikan untuk video kali ini. Dan aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua, dan aku harap korang belajar something melalui video aku yang terbaru ni. Kalau korang suka dengan video aku, macam biasa just tekan like, komen dan juga subscribe, dan berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum, bye.